السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini di tempat terbaik di muka bumi di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengikuti kuliah maghrib yang saya baca berasaskan buku Islam dan Melayu. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa dan para pegawai Masjid Sultan Nazrin Muhammad bin Syekh. Jadi pada malam ini kita masuk tajuk yang kedua sebenarnya. Pantang Melayu diaibkan, bangsa bermaruah tidak rela dihina. Jadi semua bangsa ini ada maruahnya masing-masing. Ada benda dalam kita buat dalam lingkungan bangsa-bangsa lain dia tak marah, tapi buat ke orang lain boleh marah. Arab kalau dia pukul budak-budak bangsa mengaji, dia pukul tak marah. Dia pukul tak marah budak-budak, dia pukul dengan pen ke dengan mata, dia pukul tak marah. Orang lain bantah. Kita pukul budak-budak tak marah. Kita pernah jadi guru mengaji ke apa, mak dia tak marah, kita nak botas sikit-sikit tak marah. Tapi kalau depan mak dia kita pukul atas kepala, saya rasa minggu depan dia tak hantar lah mak dia. Kita pukul kepala anak dia, minggu depan dia tak hantar. Macam tu yang saya maksudkan. Di dalam lingkungan bangsa atau kaum lain barangkali tidak mengapa, tetapi di dalam kaum lain tidak boleh pula. Dia ada pantang larang. Jadi pantang larang Melayu ini antaranya diaibkan. Kita memang pantang diaibkan. Dan kita buat salah, hukumlah. Hukumlah. Dan orang lain pun terima dulu hukuman dulu. Macam-macam cara hukuman dulu sebelum Islam pun. Saya pernah tengok gambar je lah. Cucuk. Kalau sunnah cucuk pun dia cucuk ke mana? Cucuk dari bawah ni. Tapi ada juga cucuk dengan atas, dia cucuk kat lubang. Belah kiri. Kan kat tulang bahu ni ada lubang kan. Dia cucuk sampai ke dalam tu. Nak pergi mana tu? Cucuk di bawah pun boleh, cucuk di atas pun boleh. Maknanya cucuk tu memang nak bawa mati, tikam. Tapi dia tak diaibkan. Kecuali dia buat kesalahan yang mengaibkan. Jadi penulis Datuk Dr. Siti Qadir Almarhum memilih beberapa ayat-ayat daripada buku sejarah Melayu Sulalatus Salatin, yang mana telah tertera di dalam buku sejarah itu, segala hamba Melayu jika ada dosanya ke bawah dulu, patut pohonkan, jangan dipatihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku bunuh. Jangan beri tuanku aibi. Dan yang kedua, dalam sejarah Melayu tulis Sri Lanang, jikalau ada seorang raja-raja Melayu memberi aib kepada hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa. Ini sumpah. Kalau dalam bahasa moden ni dia kata social contract. Kontrak sosial. Kontrak sosial ni kadang-kadang dia bertulis, kadang-kadang tidak bertulis. Maknanya raja ada tanggungjawab, rakyat pun ada tanggungjawab. Jadi segi mukadimah dipilih beberapa janji yang dilafazkan
Demam daripada daun tu mewakili rakyat, sang-sang purba mewakili. Walaupun negara cerita dia orang kata mitos ke apa kan, semua kan, tapi memang tercatat dalam sejarah kita. Itu ialah janji atau kontrak sosial. Jadi dalam mukadimah penulis menulis sejak awal golongan yang paling cepat menerima Islam adalah kaum du'afa. Dalam sejarah pendakwahan di mana-mana pun, Islam ini lebih mudah diterima oleh golongan yang tak sikit, golongan bawahan lah. Walaupun dalam sejarah Islam itu dicatatkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan beberapa orang kaya, tapi jangan lupa majoritinya masih orang kebanyakan. Orang tidak bernama termasuk hamba-hamba. Disebut rakyat kecil, golongan tertindas yang selalu dihina, diperlekeh dan dinafikan hak-hak kemanusiaannya. Bagi mereka, yakni orang-orang yang du'afa tadi, yang lekeh-lekeh tadi, Islam adalah agama yang menjanjikan perubahan nasib dan pengangkatan martabat. Secara semula jadi, manusia ini memang tahu dia ada malu. Semiskin mana pun, sekecil mana pun, maruahnya ada. Jadi bila ada satu agama yang menjanjikan pengangkatan martabat, Islam memang Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat, antaranya ayat ke-70 surah Al-Isra, menjanjikan pengangkatan martabat manusia. Walaqad karramna bani Adam wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguhnya kami muliakan anak-anak Adam dan kami rezekikan kepada mereka makanan-makanan yang baik. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami permudahkan perjalanan mereka di darat dan di air. Itu secara umum insan. Allah juga menjanjikan martabat orang-orang Islam ini akan ditinggikan. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan martabat para ilmuwan akan ditinggikan. Jadi macam-macam tingkat-tingkat pengangkatan martabat itu. Jadi Islam ini kita fahami secara umum akan mengangkat martabat kemanusiaan. Jadi apabila orang-orang itu masuk Islam, mereka menjadi manusia yang mulia, mendapat martabat, maruah dan harga diri. Justru Islam datang membawa at-takrimul ilahi, kemuliaan daripada Tuhan. Kemuliaan saya, kemuliaan Tuhan, bukan puak kita yang beri, Tuhan yang beri, Allah Subhanahu wa taala yang beri. Walaqad karramna bani Adam, itu Tuhan yang sebut. Sesungguhnya kami muliakan anak-anak. Kalau bapa kita yang bagi anak saja yang mulia, jangan kita sebut dulu yang maha mulia. Kalau manusia yang bagi, raja-raja ada kita nak kemuliaan, kita ni tak ada apa-apa. Dulu yang maha mulia. Takkan kita muliakan mereka pemerintah. Tapi setiap yang kecil seperti kita ini pun ada kemuliaannya. Siapa yang bagi? Ini bukan manusia yang bagi, ini Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Itu kita menjatuhkan maruah orang. Menjatuhkan maruah orang. Kita kena menjatuhkan maruah orang dengan satu, iaitu hukuman qazaf. Yang menuduh lelaki-lelaki atau perempuan-perempuan yang mulia melakukan zina untuk mencemarkan maruahnya, kita kena hudud. Hudud ni dia bukan hukuman biasa, dia hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang pasti, yang qat'i.
Kalau dalam pengajian hukum Islam tu orang kata qat'iyatul dilanah. Kesalahannya ditentukan oleh Allah, bentuk hukumannya ditentukan oleh Allah. Macam penjaga ni, Tuhan tak pernah hukum kata penjaga curi 4 bulan atau curi buah cempedak 3 bulan, curi buah nangka besar sikit 5 bulan, tak ada. Penjaga itu kita punya ijtihadi, kita punya daya fikir. Kesalahan begini patutnya berat ke ringan? Berat, kita bagi hukuman berat. Ya, kita bagi ta'zir. Dalam Islam kita bagi ta'zir. Memang itu kesalahan yang berubah-ubah, kesalahan yang pelbagai, dan hukumannya juga pelbagai. Tetapi hudud ni, zina, curi, minum arak, menuduh orang berzina, apa? Buah menerhaka kepada kerajaan Islam yang ada 7 semuanya. Kesalahan Allah tetapkan, hukuman juga Allah tetapkan. Tak ada lebih, tak ada kurang. Kalau Allah kata 100 potong, 100. Kalau Allah kata potong tangan, potong. Cuma yang orang bincang, tangan tu banyak mana orang potong. Tu ada. Sampai ke siku ke, sampai ke pergelangan ke, sampai habis ke lengan ke. Itu ada orang bincang. Tapi potong tetap potong. Bukan toreng, bukan apa. Potong yang memutuskan. Ada kata potong sampai jari kita buat lagi. Tapi yang biasa kita fahami ialah pergelangan tangan. Jadi kita menjatuhkan orang-orang dengan itu, menuduh zina dan liwat ini dikira qazaf, iaitu disobat 80%. Tak, saya ikut dia kata, ikut pun tak boleh. Kecuali apa? Kita tengok bersama saksi-saksi lain. Kalau kita tengok seorang pun dia. Kalau kita nak report polis saja, report kepada pihak berkuasa saja. Kita cerita kat jiran, kita tak bawa saksi, kita kena sebat 80%. Ini jenayah paling lekek sekali ni. Saya memang baca syariah undang-undang. Setelah saya tengok semua hukuman-hukuman dalam Islam, jenayah paling lekek sekali ialah apa? Dia buat dengan mulut dia. Jenayah lidah dia, jenayah mulut, tapi hukuman dia sangat teruk. Dan Allah yang tentukan hukuman dia. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم بِثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَمْ تُقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Dahlah dia kena sebat. Lepas tu dia tak boleh jadi saksi selama-lamanya. Sifat adalah, sifat keadilan, credibility dia itu dicabut selama-lamanya oleh Tuhan. Bukan kita yang buat, Allah yang buat. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ada hukuman tuan-tuan, kena atas dunia ni. Hatta berzina, orang kata selepas dia disebat 100 rotan, di akhirat dia terlepas. Contoh paling mudah, Ma'iz mengaku berzina, dan dia seorang lelaki muhsan. Selepas dia dirajam mati, Nabi tak benarkan jenazahnya dihina dan diayunkan lagi. Nabi arahkan dia disolatkan, disembahyangkan seperti manusia muslim yang lain. Dia hanya kita atas dunia selesai. Tapi qazaf ni, dia selesai rasa tu sebab lepas tu dia tak boleh jadi saksi. Saksi termasuk saksi nikah. Siapa yang pernah menuduh orang zina, dia disakitkan bersalah dengan qazaf, jadi saksi nikah tak sah. Walam tuqbalu lahum syahadatan abadan. Ini ayat jelas, jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Walahum fil akhirati 'adzabun alim. Dan di akhirat dia akan kena itu. Waktu saya kata jenayah paling teruk.
Perbuatan kita yang boleh kan, tak perlu tampil orang, tak perlu curi pak orang, dan kita pun tak merasa sedap sangat pun. Kalau kita yang curi, putlah kita curi sejuta kan, kita belanja betul-betul berapa nak habis pun orang lain tu. Lepas tu kita kena tangkap. Padahal kita enjoy betul-betul lah. Sejuta banyak juga boleh enjoy kan. Kita kena hukum. Padahal ini kita cakap orang tu zina. Kita dapat apa saja? Tak dapat apa-apa saja. Sekarang kita tengok maruah dia dicincang, maruah dia diaibkan. Lepas tu kita kena sobat, kita dicabut kredibiliti kita atau credential kita dihilangkan. Siapa yang hilangkan? Allah SWT. Pemberi maruah itu yang hilangkan. Dan di akhirat kita kena lagi, walaupun di akhir ayat dia kata illal ladzina tabu wa aslahu. Ulama membahaskan taubat tu dia dengan Tuhan, dan tanda taubat dia ialah dia memperbaiki diri. Tapi dia dengan manusia tetap tak diterima juga. Walaupun adalah ulama kata terimalah selepas dia bertaubat dan kelihatan tanda-tanda taubat pada dirinya. Jadi taubat itu payah juga kan. Tahu tanda orang bertaubat antaranya wa aslah. Selalu kalau saya tengok ayat-ayat, kalau tuan-tuan kata aku taubat dah tapi perangai itu sama kan. Tak jadi. Tahu wa aslah, bertaubat dan memperbaiki diri. Antara penambahbaikan itu ialah kalau taubat salah-salah itu berkaitan dengan harta manusia, dia kena bayar ganti rugi. Dia kena bayar. Itu tanda dia menyesali dosa-dosa, dia kena bayar. Taubat buat tak bayar kan, dia merugikan harta orang lain, dia kena bayar balik. Kalau ambil tanah orang lain, kenapa itu tak lama balik kat jabatan? Jangan kata tak ada. Orang kita ada di tanah orang. Maka kalau nak jadi, kena pulang kembali. Nak elok lagi, buat macam KWSP. Tahu tak KWSP? Kalau majikan tak bayar, dia buat macam mana? Kena bayar pokok dan dividen sekali kan? Harta dunia ni dia ada dividen dia. Siapa pernah ada masalah dengan KWSP tahu? Dividen tertunggak tahunan yang KWSP itu isytihar itu pun KWSP dikutip balik pada majikan-majikan. Jadi KWSP buat tu bagus. Rugilah kawan tu, dia tak bayar kan. Bertahun-tahun dividen tu tak masuk. Jadi dia kutip sekali dividen. Jadi itu tanda waslah. Itu pentingnya maruah kepada manusia. Janganlah kita aibkan maruah orang lain, kerana deklarasi yang Tuhan sendiri telah mendeklarasikan, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Karamah insaniyah, kemuliaan insan ini yang beri ialah Tuhan. Jadi kalau kita mencabut hak Tuhan atau kita mengambil alih kerja Tuhan, sangatlah tidak berpadanan. Kita ni sesama hamba sahaja. Puasa kita tidaklah sebanyak mana, walaupun kadang-kadang kita dikatakan pihak berpuasa. Saya kadang-kadang marah kat pelajar, kadang-kadang marah kat isteri. Cuba juga tidak mengaibkan. Tak marah nak kan, kalau kerja tak betul nak marah. Marah. Tak mari kena kena marah. Kita kena ingatkan dia. Tambah-tambah dia buat IPN ni, kerajaan subsidi kan. Saya dah ingat, kamu ni makan subsidi orang. Orang semua kelas pun kerja pelajar yang orang kelas. Ni kelas orang ni buat apa? Nak tidur. Saya makan kaki ni disubsidikan oleh kerajaan. Kamu bayar 600 lebih dah satu semester. Kos mana 6,000. Dia tengok kos lah kan. Ada kursus dia mahal sikit, ada kursus dia murah sikit. Kamu bayar 10%. Yang lainnya kerajaan bayarkan. Kamu ambil hak orang, kamu tak datang kelas. Jatuh hak marwah dia.
termah dan tu dan peringatkan dia tu. Saya rasa tak jatuh. Bahkan dia kena diberitahu. Dia tak datang kelas, dia makan dengan orang lain. Dia ada unsur-unsur khianat. Jadi antara bayar dia, dia tak mahu belajar. Lepas tu dia jadi tahu patroli. Sekali dia keluar, dia nak kerja dengan kerajaan juga. Kerja untuk orang tu, dia kerja saja. Kita nak pergi latihan, kita nak pergi cerdik kan. Jadi tak datang kelas, dia ada masalah. Jadi saya marah tak datang kelas. Datang tapi tak pandai tak. Ilmu ni rezeki Tuhan. Kalau dia dah belajar tak dapat juga, tidak mengaku. Tapi kalau dia tak datang langsung ni, dia belajar macam mana tak datang langsung. Payah betul. Jadi marah jangan sampai diaibkan. Lalu penulis kata, lalu apa hak manusia menghina manusia lain? Itu kata, kita ni kena menjaga marah. Pantanglah kita mengaibkan orang lain. Sejarah pengislaman rakyat Melayu sebenarnya tidak terlepas dari faktor daya tarik Islam sebagai agama pembawa harapan pembelaan nasib orang kecil. Ini yang penulis ulang. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, apabila mereka masuk Islam, malu mereka sama. Ada ke orang lain malu tak sama? Ya, ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh balik sekali. Tuan-tuan boleh tahu Dali ini. Dali, D-A-L-I-T. Dali. Kaum Dali ni mereka dikaya separuh manusia. Kalau saya tengok hidup mereka, ni bukan 1000 tahun dulu, bukan 100 tahun dulu, 200 tahun dulu. Ini sekarang. Cuba tengok kehidupan kaum Dali di India. Maruah mereka diperlakukan bagaimana? Kalau ada gambar nanti tuan-tuan tengok gambar kehidupan mereka. Mereka orang kecil. Dan kalau mereka masuk Hindu, tidak menjadikan mereka bermalu. Dan sebahagiannya sekarang dah masuk Islam. Dalit Muslim dia panggil. Tuan-tuan boleh baca kaum Dalit di India. Bila sekarang mereka diperlakukan begitu, bila zaman moden, bukan zaman untuk nenek moyang 300, 500 atau 1000 tahun. Bila sekarang baca tentang kaum Dali, bagaimana martabat keinsanan maruah mereka dilayan. Jadi Islam membawa harapan pembelaan nasib orang kecil, pengangkatan martabat keinsanan, pemurniaan maruah dan izzah, iaitu kemuliaan kepada semua dan siapa sahaja yang mahu beriman. Ini istimewanya agama kita. Di akhir sekali Allah tak tengok hukum. Hukum hidup, hukum usuk, belum muda-muda hidup. Hidup, tengok anak yang hukum hidup kan. Tua-tua ni okey hidup kan, dia orang kata pasal anak lah. Jadi tua-tua ni ada yang masih segak pergaya. Dari muda sampai tua dia memang tidak segak pergaya. Tapi bila masuk dalam tubuh segak pergaya dia habis tua. Semuanya kita sama. Kita nak baca talqin kan, kita nak dengar orang baca talqin. Semuanya jadi makanan bulat belaka. Bangsawan kebanyakan handsome, rupawan, semua yang hantam sama. Jadi akhirnya Allah tidak tengok rupa, Allah tengok yang beriman. Itu kata keimanan itu mengangkat martabat dan maruah kita. Jadi kalau dalam konteks orang-orang rantau ini, sesetengahnya memang tertindas. Memang dulu sistem perhambaan di sini pun ada. Dan kita juga pernah mengamalkan sistem feudal Melayu kehinduan zaman dulu kala.
yang mana raja-raja itu seolah dewa-dewa, membuat apa sahaja atas nama Tuhan. Jadi nak lawan tu jadi lawan Tuhan. Jadi susah. Ini bukan tulisan-tulisan orang lain sahaja yang mentarifkan begitu. Orang putih yang pernah datang mentadbir di sini pun mengakui martabat kedewaan raja itu memang ada. Dewa-dewi. Jadi penulis meneruskan, Islam telah menjadikan kita bangsa yang memiliki kesedaran yang cukup tinggi tentang maruah dan kehormatan diri. Itu yang saya sebut tadi. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi mengajarkan kita tentang kemuliaan insan. Sampai Nabi nak wafat dah, dalam khutbah Arafah, apa kita kata khutbah terakhir Nabi kan, bila buat jawapan apa Quran, Nabi menjamin apa? Setiap jiwa mulia, harta dia selamat, darah dia selamat, maruah seorang Muslim, harta seorang Muslim, darah orang-orang Muslim terpelihara. Maknanya harta dia tak boleh kita curi, maruahnya jangan diambil, nyawanya jangan kita ambil, atau darahnya jangan kita tumpahkan. Jadi kontrak sosial Melayu itu tidak bertentangan dengan Islam. Kamu jangan aibkan, kami taat pada raja. Dan jika raja memberi aib, akibatnya negerinya binasa. Yang ini bila nak berlaku kita tahu. Ada raja-raja turun tahta kerana krisis dalam sesama keluarga mereka sendiri. Yang saya baca dan tengok sejarah yang agak moden ni, yang terakhir saya tengok Raja Nepal, Gyanendra. Negara beraja yang terakhir berubah menjadi republik, tak salah saya Nepal. Yang terbaru kita tahun 90 waktu mereka bermula bermasalah tu tahun 2004 ke 2000 waktu. Yang putera raja di satu majlis makan malam bawa keluar AK-47 membunuh sebahagian besar ahli keluarga dia. Dia tembak macam ramah. Yang lari ke bawah dikejar, dia tembak mati. Lepas tu perlembagaan buang raja. Jadi raja dia pun bertahan beratus-ratus tahun. Tapi mereka berubah menjadi republik. Jadi justru maruah adalah salah satu nilai teras dalam budaya kita. Jadi kita membudayakan kehidupan bermaruah. Nilai teras maknanya nilai utama dalam kehidupan kita. Itu kita, ramai orang susah tapi dia tak minta sedekah. Ramai orang susah tapi minta sedekah itu kalau dah betul-betul terdesak. Sebab minta sedekah ni kadang-kadang menebal ke muka, dia mencalakan maruah. Biar kita susah tak tolong. Hidup meminta-minta ini secara keterlaluan, dia mencalakan maruah. Nilai teras inilah yang memberikan motivasi dan daya dorong untuk menjadi bangsa yang bermaruah dan tahu tentang nilai dan erti maruah. Ini satu lagi. Kita pertama jadi bangsa bermaruah dan kita kena tahu nilai maruah dan harga diri kita, harga diri orang lain. Jangan kita dia nak bermaruah, maruah orang lain kita cemarkan.
Itu kita tengok dalam agama kita. Dan kita ada buat salah silap, buat dosa yang tersembunyi. Kita wajib tutup. Kita tak perlu cerita orang. Kita tak perlu cerita orang. Aku muda-muda dulu kan. Tak perlu. Tutup. Yang Allah tutup, kita tutup. Kalau tertangkap tu tak payahlah kan. Kalau menyebabkan kerugian pada orang, pergi senyap-senyap bayar balik. Tak perlu ijtihad. Kuklah saya dah ambil duit adik-adik daripada dulu-dulu ni kan. Lepas saya hisap, pergi bayar balik. Haji nak Allah, saya tak apa ingat, tapi saya ingat macam selalu. Saya tunggu dulu. Bagi kat dia sendiri. Atau nak bagi lebih pun tak apa. Lepas tu minta halal tak apa. Tak payah pergi mengaku kat polis. Pergi mengaku kat polis, lagi polis tangkap. Saja macam pasal. Jadi kalau yang Allah tutup, kita tutup. Jadi mencemarkan maruah diri pun tak boleh, sebab kita menceritakan dosa-dosa kita yang lama-lama kepada manusia. Dia mengaibkan siapa? Mengaibkan diri sendiri pun tak dikenalkan juga dalam Islam. Mencemarkan maruah diri pun tak boleh. Jadi ketidakrelaan diaib dan dimalukan telah berabad-abad terpahat dalam piagam Palembang. Tadi yang cerita-cerita sejarah tadi katanya berlaku di Bukit Mahameru dekat Palembang. Rantau Melayu Sumatera, termasuklah rantau Semenanjung Melayu ni. Ya, itu negeri-negeri Melayu. Jadi mereka mengabadikan sumpah yang tidak akan menghina, tidak akan memberi aib, tidak akan memalukan, dan sumpah setia antara Sri Tribuana mewakili raja dengan Demang Lebar Daun mewakili rakyat dinukilkan dalam karya agung Sunan Salati. Jadi benda ini bukanlah benda baharu dalam kehidupan manusia. Dia dah lama. Dalam ucapan atau khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW tu, benda ini dijamin dalam sumpah kontrak sosial sesama kita manusia Melayu antara raja dan rakyat. Ini jugalah yang tekankan maruah kemanusiaan. Demikianlah suara rakyat Melayu menuntut komitmen penguasa. Jadi raja tu, penguasa pun dituntut untuk menjaga maruah orang-orang kecil atau rakyat. Dan setiap warga, maknanya kita pula, orang yang kecil ini, setelah raja menerima janji itu, dalam sejarah dicatatkan kabullah, kami terima. Kalau dalam akad nikah tu Arab dia sebut qabil tu kan. Ini ijab kabul. Memang ada janji setia. Dan kemudian dia diberi amaran bernada sumpahan juga, jikalau raja Melayu itu mengukuhkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Ini pun satu komitmen dari rakyat dan raja. Kalau kita mempertaruhkan kesetiaan dan maruah kita, raja mempertaruhkan apa? Takhta dan kerajaan. Bagi golongan bangsawan, takhta dan kerajaan ni kira ultimatum, kira yang tertinggi lah. Kalau raja dah tak boleh jadi raja, tak syok lah dia kan. Itu kalau kita baca sejarah mana-mana raja, perebutan kerajaan atau jawatan raja atau sultan di kalangan anak raja itu biasa. Selepas Islam pun, selepas Islam kita tengok
Kalau kerajaan moral di India, orang di penjara anak dia yang kita tengok Taj Mahal. Siapa yang penjara bapak dia? Anak dia. Dia tak kurang lah kan. Dia kata dia letak di atas menara tu supaya bapak dia boleh tengok makam yang dibuat untuk wanita yang dicintai, yang dikatakan benda antara yang paling ajaib di dunia, Taj Mahal. Tu orang kalau hampa ini ada Taj Mahal, kami macam-macam mahal. Banyak benda mahal. Jadi ini ada satu Taj Mahal, kita ada banyak benda mahal. Jadi berjimat cermat, nilai wang kita makin mengecil barangkali. Yalah mengecil lah kan. Dulu tepung dan kupang, saya mula-mula pergi kedai tu, saya pernah beli garam kasar, kupang, ikan masin beli pakai kaki setahil 3 kupang. Beras kalau aku kena bungkus dalam plastik dan bungkusan petak. Kalau 2 gantang, bungkusan petak dia warna coklat, kuat sikit. Kalau beli segantang, dia buat macam sok kapal lampu. Jadi ikat pakai tali yang macam tali lalang. Macam orang kata itu tali cut. Tak tahu dia tu. Bukan tali rupiah, tali yang macam lalang. Jadi berjimat cermatlah di dalam suasana ekonomi yang begitu mencabar. Mahal pun mahal, kena makan itu. Budak-budak anak-anak saya suka makan ayam, mahal pun kena beli, tapi berjimat cermat. Jadi catatan sejarah itu lahirlah sebuah dokumen budaya yang disebut dan dimuliakan oleh seluruh generasi anak bangsa. Kita memuliakan perjanjian-perjanjian, menjaga maruah insan, mengembalikan hak insan. Ini memang perjanjian-perjanjian ini istimewa. Pada zaman Nabi, sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi, dikatakan sekitar umurnya 25 tahun ke 30 tahun, berlaku satu perjanjian. Hifzul Fudul dia panggil. Nabi mengenalkan perjanjian itu ketika dia sudah diangkat menjadi Nabi. Maknanya ketika dia umur 40 tahun lebih. Apa isi perjanjian itu? Kabilah-kabilah Arab dipanggil untuk memeterai satu perjanjian untuk mengembalikan hak kepada yang berhak, menjaga maruah manusia dan sebagainya. Dan Nabi sebut, kalau aku dipanggil lagi ketika ini, yakni ketika dia dah diutuskan Nabi, kau uji betul, aku akan pergi buat perjanjian yang sempurna. Walaupun janji itu di kalangan Islam dan bukan Islam. Masa itu zaman kenabian. Maknanya Nabi belum diutuskan, Nabi masih muda sikit. Berlaku hifzul fudul, perjanjian untuk menjaga maruah dan memulihkan hak kepada orang-orang yang berhak. Nabi mewakili kabilahnya dan kaumnya pergi kepada kabilah-kabilah Arab yang lain. Dan Nabi mengenalkan perjanjian itu walaupun dilakukan atau dimeterai oleh sesama yang bukan Islam sebagai satu perjanjian yang baik. Dan jika dia diajak lagi berjanji serupa itu ketika dia sudah menjadi Nabi, maka dia akan pergi. Jadi perjanjian-perjanjian mempertahankan maruah dan memberi hak kepada manusia ini. Kalau Nabi pun nak pergi, apa lagi kita kan? Dan Nabi buat dengan orang-orang bukan Islam pada waktu itu pun Nabi kenal sebagai satu perjanjian yang baik. Jadi sumpah setia yang dimuliakan oleh bangsa, dan kita sebagai bangsa yang beradab, yang setia pada norma kehidupan, hidup dikandung adat. Adat yang
dimengertikan sebagai undang-undang, aturan, hukum hakam agama, dan nilai-nilai budaya. Kita dituntut untuk mendaulatkan wa'ad. Di sini penulis menggunakan wa'ad atau janji. Kita patut menunaikan janji yang berintikasikan prinsip kemuliaan insan. Jadi kalau ada perjanjian-perjanjian, budaya-budaya, peraturan-peraturan, hukum-hukum yang menjaga kemuliaan sesama kita, kita wajib melunaskan. Dan kita melanggar perkara-perkara ini mendatangkan dosa dan kadang-kadang mengaitkan itu menyebabkan berlakunya dosa-dosa besar. Dan kita habiskan satu perkara yang kecil. Perkara ini sudah disedari oleh kerajaan-kerajaan atau dan umat Melayu terdahulu hatta ke zaman kerajaan Melayu Melaka yang menangkap maqasid syariah atau objektif atau tujuan pensyariatan syariat Islam ini yang meliputi pemeliharaan manusia, kehormatan atau orang putih sebut dignity. Dan perkara-perkara ini jualah yang disebut dalam pidato Nabi atau khutbah terakhir Nabi Muhammad yang selalu orang framekan ini. Perkara-perkara yang sama juga diterakan: penjagaan maruah manusia, kehormatan diri, dan ia dituntut agar dipelihara dan suci serta wajib dihormati selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita